Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua penonton? Salam ukhuwah dari saya buat semua penonton setia Al-Hidayah. Saudara, wanita sesungguhnya seorang pendidik. Wanita sangat istimewa. Dia merupakan seorang ibu, seorang anak dan seorang kakak. Rasulullah SAW bersabda, orang yang baik di antara kamu adalah orang yang paling baik pada isteri. Dan aku yang paling baik terhadap isteri di kalangan kamu semua. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Begitulah istimewanya wanita di mata Rasulullah SAW. Bercerita tentang istimewa. Wanita dianugerahkan nikmat mengandung serta melahirkan. Di saat dunia memperjuangkan sistem penyusuan ibu, lahir 1400 tahun yang lalu seorang wanita yang bernama Yukabat binti Kahad. Beliau sudah pun mendahului zaman kita. Di dalam Al-Hidayah kali ini, kita akan berkongsi tentang ibunda Nabi Musa alaihissalam. Ikuti kisah selanjutnya bersama Ustaz Muhammad Ilyas Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa khabar para penonton yang didoakan keberkatan hidup dunia dan akhirat? Saya doakan agar semuanya dalam keadaan sihat semuanya, insya-Allah. Yang kali ini kita nak berkongsi berkaitan dengan nikmatnya bergelar ibu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, sejak dahulu lagi, ya mungkin hari ini kita dengar tentang kebaikan penyusuan ataupun susu ibu. Sebenarnya di dalam Al-Quran, dalam sejarah lagi telah mencatatkan bahawa galakkan atau suruhan untuk menyusukan anak daripada seorang ibu telah ada dicatat di dalam Al-Quran. Kisahnya kali ini iaitu berkaitan dengan Yukabat binti Kahad, iaitu ibu kepada Nabi Musa alaihissalam hasil perkongsian hidup dengan Imran, yang mana ibu bapa kepada Nabi Musa alaihissalam. Para penonton yang dirahmati Allah, ketika mana Firaun mengganas ingin membunuh seluruh bayi lelaki yang lahir, sebab kata dia bayi lelaki itu nanti akan mengancam, menggugat kedudukan dia, mengancam nyawanya, maka diperintahkan untuk dibunuh semua bayi lelaki, termasuklah Nabi Musa alaihissalam yang waktu itu dalam kandungan ibunya Yukabat binti Kahad. Pada waktu itu, ibu mana yang tidak risau akan keselamatan anaknya? Maka pada waktu itulah, ya, apabila lahir saja Nabi Musa alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, yang mana ayatnya terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih fa idza khifti alaihi fa alqih fil yammi wa la takhafi wa la tahzani, ila akhir ayat. Allah Ta'ala berfirman, dan kami ilhamkan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam dengan susukanlah dia. Nampak? Susukanlah dia. Apabila kamu takut dalam keadaan tersebut, maka lepaskanlah dia ke sungai, yakni sungai Nil, dan janganlah bersedih dan berduka cita. Nampak? Allah Subhanahu wa taala memberi jaminan kepada ibu Nabi Musa alaihissalam, Yukabat binti Kahad, bahawa anaknya nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, apa yang dapat kita fahami bersama bahawa ya memang mana-mana ibu apabila mengandung dan melahirkan anaknya, siapa tak sedih? Ya, nak mengandung pun bukan senang. Tidak semua orang berumah tangga itu mendapat rezeki anak. Sebab itu saya cadangkan bagi siapa-siapa yang bila berkahwin, ya belum lagi ada anak, amalkan satu doa yang tercatat di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 38, yang mana ayat tersebut berbunyi, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Lagi sekali, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan anak kepada para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Okey, jadi bila dalam keadaan kegawatan ataupun kerisauan ibu Nabi Musa alaihissalam tadi ini, menyebabkan Allah Ta'ala mententeramkan hati ibu baginda Nabi Musa alaihissalam dengan ayat tersebut. Kemudian Allah Ta'ala jamin, Allah Ta'ala janji lagi dalam ayat yang berikutnya,
inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Suraqallahul azim. Sesungguhnya kami akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya semula, dan dia Nabi Musa alaihissalam akan tergolong di kalangan para rasul. Nampak? Para penonton yang dirahmati Allah, apabila suasana ini berlaku menyebabkan Allah Taala memerintahkan Yukabat binti Qahat untuk membuat satu peti kayu, yang mana peti kayu itu dibuat khusus untuk diletakkan anak kesayangannya. Ini semua kerana perintah Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu yang solehah, ibu yang baik adalah ibu yang sentiasa taat pada perintah Allah, taat pada perintah suami. Sebab itu kalau kita lihat, apabila kotak kayu itu dicipta, dibuat, maka diletakkan Nabi Musa alaihissalam dan dihanyutkan ke Sungai Nil dalam keadaan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Taala janji Allah Taala tidak pernah Allah mungkiri janjinya. Para penonton yang dirahmati Allah, apa yang berlaku apabila Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan, sampai ke mana, tersangkut di mana? Kita akan sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Al-Hidayah. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam rancangan Al-Hidayah. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kali ini kita berbincang berkaitan dengan seorang tokoh yang mana seorang ibu yang cukup mulia, seorang ibu yang sentiasa taat pada perintah Allah, Yukabat binti Qahat. Para penonton sekalian, sambungan kisah tadi yang mana Nabi Musa alaihissalam dihanyutkan Sungai Nil, kemudian sampai ke istana Firaun, dan ini kisah mungkin kita sedia maklum. Tetapi yang saya nak gambarkan, yang saya nak fokuskan ialah bagaimana tabahnya hati si ibu Nabi Musa alaihissalam dalam menanti hari-hari ketiadaan anak di sisi. Bayangkan para penonton, baru lahir ni, ya, anak baru dilahirkan, kemudian tak ada di depan mata hanya kerana patuh pada perintah Allah. Ini satu dugaan yang cukup besar, dugaan yang sangat hebat bagi seorang ibu. Ya, kita pun tahu bila kita melahirkan, bukan saya lah, maknanya para ibu sekalian lah, ya, para ibu melahirkan anak, pastinya bila lahir saja ditanya mana anak saya, nak tengok, kan? Nak menunjukkan bahawa kasih sayang seorang ibu dan anak tak boleh dipisahkan. Tetapi janji Allah yang menguatkan hatinya. Ketika mana Nabi Musa alaihissalam ditemui oleh Asia dan Firaun dan pegawai-pegawai istana yang lain. Pada waktu itu Nabi Musa alaihissalam menangis kelaparan, ya, bayi yang baru lahir, inginkan, dahagakan susu dari ibunya. Maka pada waktu itu semuanya dalam keadaan tak tentu arah, nak cari siapakah yang dapat menyusukan bayi kecil Nabi Musa alaihissalam itu dalam keadaan baru dilahirkan. Maka ramailah yang cuba untuk menyusukan Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak ketemu juga siapa yang paling layak, yang paling sesuai untuk menyusukan baginda Nabi Musa alaihissalam. Sehinggalah kakak Nabi Musa alaihissalam yang bernama Maryam memberikan satu tawaran atau memberikan satu panduan atau jalan bahawa di hujung kampung atau di hujung pinggir bandar ini ada sebuah rumah yang insya-Allah mungkin dia dapat bantu untuk menyusukan bayi kecil Nabi Musa alaihissalam ini. Maka apa yang berlaku, inilah perancangan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya penantian seorang ibu, kerinduan seorang ibu, Yukabat binti Qahat, rindukan anak kecilnya. Akhirnya anak kecil yang Allah Ta'ala janjikan walau dibawa belayar ke mana dengan panduan Allah Ta'ala itu, tapi akhirnya pulang ke pangkuan ibunya. Mengalir air mata Yukabat kerana anak kecil yang dilahirkan, yang berpisah untuk beberapa waktu dan ketika itu akhirnya kembali ke pangkuannya. Menitis air matanya kerana kerinduan. Para penonton, bila dapat saja ataupun Nabi Musa alaihissalam berada di pangkuan ibunya Yukabat binti Qahat, lalu dalam pada waktu itulah dapatlah kita fahami bahawa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan sesuatu itu, maka itulah yang akan berlaku.
susu yang diberikan oleh Yukabat binti Qahat berjaya menenangkan hati Nabi Musa alaihissalam. Itu sebablah para penonton, tidak ada susu yang terbaik di dunia ini melainkan susu dari seorang ibu. Inilah besarnya pengorbanan seorang ibu, terutama kepada anaknya, bermula daripada mengandungnya. Sebab itu pernah berlaku di zaman Nabi Muhammad SAW, seorang wanita bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, orang lelaki ramai boleh keluar pergi berjihad, pergi berjuang di jalan Allah, sedangkan kami kaum wanita, apalah jihad, apalah perjuangan yang boleh kami banggakan atau yang boleh kami lakukan?" Apa sabda Rasulullah SAW? "Al-mar'atu fi waqti hamliha fi jihad fi sabilillah." Kata Nabi Muhammad SAW, seorang wanita itu apabila dalam keadaan dia mengandung, itulah dikira sebagai pahala jihad, dikira jihad berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi menyebut, "Annal mar'ata fi waqti hamliha wa wad'iha wa radha'iha fi ribati fi sabilillah." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya wanita itu dalam keadaan mengandung, melahirkan anak dan menyusukan anaknya, itu juga dikira berjihad di jalan Allah. Dan sekiranya ibu itu melahirkan anak dan kemudian meninggal dunia, maka meninggalnya itu dikira syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikmatnya bergelar ibu. Para penonton sekalian, inilah dia perjuangan ketabahan hati seorang ibu bernama Yukabat binti Qahat dalam keadaan, para penonton, kalaulah di dunia kita hari ini, zaman kita hari ini, ya, berpisah dengan anak sekejap, jangankan kata lama, anak masuk asrama pun ada orang kadang sedih, menangis dia, padahal tak sedar bahawa itulah kadang-kadang apabila berjarak ataupun tinggal berjauhan sekejap dengan ibu, ada kalanya ada hikmah, ada kebaikan yang terkandung yang kita sangat sebagai manusia biasa kita tak tahu. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, apabila cukup sampai masanya, Nabi Musa alaihissalam sudah pun dewasa, perlu dibawa kembali ke istana yang akan dijaga di bawah jagaan Asia. Inilah hebatnya perancangan Allah Subhanahu wa taala. Para penonton, hebatnya susu ibu ini, sebab itu disebut di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain." Surah Al-Baqarah ayat 233, yang mana Allah Ta'ala berfirman, dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anak mereka selama 2 tahun. Nampak? Saranan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran untuk para ibu, terutamanya dalam bab menyusu ini, pasti ada hikmah yang cukup besar. Kerana daripada menyusu ataupun susuan ibu itu, dia bukan sekadar memberikan kekenyangan, tetapi ia sedang membina rohani anak itu sendiri. Sebab itu para ibu sekalian, jagalah akhlak. Sebagaimana akhlak Yukabat binti Qahat, seorang wanita yang taat pada perintah Allah, maka tidak hairanlah dapat anak seorang Nabi. Cuba tengok ya. Apabila ibu seorang ibu yang hebat, taat pada perintah Allah, baik kelakuan dengan suami, maka mendapat anak yang soleh. Bagaimana dengan kita? Sejauh mana ketaatan kita pada Allah, sejauh mana kasih sayang kita terhadap suami, curahan sayang kita pada suami, maka itu akan menjadi penanda bahawa bagaimana keadaan akhlak anak kita nanti. Masakan seorang ibu jika akhlaknya buruk, ya, dan amat kadang culas terhadap ibadah dengan Allah Ta'ala pun lebih kurang, maka nak dapat anak yang soleh. Inilah dia panduan yang ditunjukkan oleh tokoh Yukabat binti Qahat, bahawa ingin mendapat anak yang hebat, yang soleh, malah seorang Nabi pula, bermula daripada ketaatan, kesolehan seorang ibu itu sendiri. Maka lahirlah Nabi Musa alaihissalam dan perintah Allah untuk menyusukan itu. Itulah ciri-ciri ataupun naluri seorang ibu terhadap anaknya. Para penonton yang didoakan kebaikan semuanya, sebab itu bagi para ibu sekalian, ya, dapat menyusukan anak ini satu rezeki. Kerana tak semua orang yang melahirkan anak
kemudian dianugerahkan, direzekikan susu untuk disusukan kepada anaknya. Ya, sebab itu perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mungkin kadang-kadang ya, rezeki ini soal antara kita dengan Allah Ta'ala yang mungkin sebelum-sebelum ini ada perkara yang kita belum selesai, sama ada kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dosa yang belum kita minta ampun, minta taubat. Kadang-kadang inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak memberikan satu ujian atau satu dugaan, sedangkan ibu para nabi pun juga diuji, diberikan cabaran, apatah lagi kita manusia biasa. Kadang-kadang cabaran ataupun keadaan ini semua kan adalah untuk mematangkan kita, untuk meningkatkan darjat kita, untuk mendekatkan kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para penonton, banyakkan bersyukur ya bagi sesiapa yang ada rezeki untuk menyusukan anak. Ini adalah salah satu rezeki yang cukup besar yang Allah Taala kurniakan. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Al-Quran, dan sememangnya Al-Quran ini hebat, melangkaui zaman, melangkaui pemikiran kita manusia biasa. Mungkin kita kebelakangan ini kita baru kempen untuk penyusuan ibu, tetapi sebenarnya kempen penyusuan ibu telah pun Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan di dalam Al-Quran, yang kalau kita benar-benar hayati, fahami, inilah mukjizat Al-Quran. Hebatnya Al-Quran, begitulah Allah Ta'ala inginkan kehebatan dalam diri manusia. Jadi para penonton, kita berehat seketika, kembali nanti kita akan sambung lagi tentang nikmatnya bergelar ibu. Teruskan bersama Al-Hidayah. Perempuan itu bagaikan tulang rusuk. Jika kamu meluruskan ia, maka ia akan patah. Jika kamu membiarkan ia, maka ia akan tetap bengkok. Riwayat Imam Bukhari. Nantikan kisah tokoh hebat ini yang semangatnya luar biasa sebentar nanti. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton Al-Hidayah yang dirahmati Allah sekalian. Didoakan semuanya dalam keadaan hidup berkat semuanya, insya-Allah. Para penonton, Yukabat binti Qahat yang kita bincangkan, yang kita kongsikan tentang pengorbanan, ketabahan, kecekalan hati beliau dalam keadaan berpisah dengan anak yang baru dilahirkan, iaitu Nabi Musa alaihi salam. Dan dalam pada waktu itu jugalah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan untuk disusukan kepada anaknya, ya, dapat pulang kembali ke pangkuannya. Faradadnahu ila ummihi, dan maka kami kembalikan Nabi Musa alaihi salam ke pangkuan ibunya. Nampak janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu susu ibu juga penting dalam pembinaan akhlak peribadi anak, bukan sekadar mengenyangkan perut anak saja. Sebab itu sewaktu ibu tu mengandung lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menggalakkan untuk kepada para ibu yang mengandung untuk mengamalkan makanan sunnah. Antaranya apa yang Nabi sebut, iaitu tamar, makan buah kurma. Kerana buah kurma ini, kata Nabi, akan mengelokkan akhlak anak itu sendiri sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita nampak macam apa kaitan ni, kalau akhlak anak nak baik kena tunjuk perangai mak bapak yang baiklah, tapi sebenarnya makanan sunnah ada keberkatannya di situ. Sebab itu ada juga yang saya pernah rujuk kat sebelum ni, bahawa pemakanan sunnah juga dapat merangsang susu ibu yang berkualiti. Maklumlah anak kecil kita tu belum lagi mampu untuk makan makanan seperti mana yang kita orang dewasa makan. Lalu apa yang ibunya makanlah, itulah yang akan menjadi sebahagian daripada zat-zat yang masuk ke dalam tubuh anak kecil kita tu. Maka penyusuan adalah satu proses untuk menyalurkan apa kita makan ke dalam tubuh anak. Maka apa yang kita makan, makanan sunnah, makanan berzat, berkat, kan? Maka itulah yang akan menjadi darah daging anak kita. Para penonton, apa kelebihan ataupun apa hebatnya susu ibu ini? Dibuat kajian, ya. Dibuat kajian kepada 1656 bayi yang berusia 8 bulan. Ketika mana bayi-bayi ini semua 7 bulan, apa yang berlaku ialah mereka ini semua kelihatan, bayi-bayi ini semua pada umur 7 bulan, kelihatan mereka ini sudah mula untuk mengeluarkan kata-kata seolah-olah macam nak bercakap. Di situ dapat kita fahami bersama bahawa kesan daripada penyusuan ibu yang konsisten, yang berterusan ini
yang istiqamah, maka menghasilkan seorang anak yang ada kepintaran, kecerdikan, kecerdasan minda dia. Dah mula macam menunjukkan tanda-tanda nak bercakap. Inilah dia. Nampak? Saranan Allah Subhanahu Wa Taala pastinya membawa kebaikan kepada umat manusia. Apa lagi? Daripada susuan ibu jugalah dapat memberikan ketenangan pada hati si ibu. Ya, si ibu mungkin bekerja sebagai apa sajalah ya di tempat kerjanya, tekanan, tension, stres, ini semua dapat reda, dapat tenang apabila menyusukan anak. Ya, tuan-tuan perasan tak seorang ibu ya, kalau ya mungkin puan-puan di luar sana ya, kalau tension, stres atau tertekan saja, mungkin kuantiti susu yang keluar pun tak banyak atau mungkin tak keluar langsung. Ia ada kaitan yang sangat hebat, sangat besar dengan hati si ibu ni. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di hujungnya, la tahzani, jangan sedih, jangan risau. Takut-takut apa? Kalau kita faham ya, kalaulah si ibu tu risau, takut, emosi-emosi ini semua akan mengganggu atau merencatkan daripada pengaliran susu ibu atau kuantiti susu yang banyak daripada seorang ibu. Ya Allah tuan-tuan, hebatnya Allah Ta'ala punya perancangan. Allah Ta'ala tahu dah seorang ibu akan sedih, dan kesan sedih itu memberi kesan pada susu si ibu tadi. Marilah sama-sama kita telusuri betapa hebatnya pengorbanan, tabahnya hati Yukabat binti Qahat terhadap anaknya Nabi Musa alaihissalam, dan yakinnya dia terhadap janji Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang menjadi ciri-ciri kejayaan seorang ibu terhadap anaknya. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mencontohi, meneladani Yukabat binti Qahat dalam bersungguhnya dia dalam mendidik anak, memberikan susu atau menyusukan anak dengan hati yang sangat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyusukan anak dalam hati yang taat, melahirkan anak yang soleh, insya-Allah. Para penonton, kita jumpa di masa akan datang. Semoga kita dalam keadaan dirahmati Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah meneliti kisah Yukabat ini, beliau telah pun mengajar kita bahawasanya sistem penyusuan ibu bukanlah sesuatu yang baru. Namun, ia telah lama ditetapkan dalam Al-Quran. Tiada yang lebih mulia kepada seorang ibu daripada menyusukan seorang anak. Yakinlah, dengan usaha ini, insya-Allah ada ganjaran yang besar daripada Allah. Al-Hidayah sudah pun sampai ke penghujungnya. Moga perkongsian Al-Hidayah kali ini dapat kita sama-sama memperbaiki diri kita untuk menjadi lebih baik. Saya sekali lagi mohon mengundur diri. Ampun maaf atas segala kesilapan. Oh, beragam muslimah, namun jadilah kita yang santun juga solehah. Bye, jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum. Saya nak order. Sejak daripada awal memang Allah nak jadikan manusia tu di atas muka bumi. Cuma dibuat, dicipta di dalam syurga.